Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel saya, Sofi Al-Faraki. Alhamdulillah, kali ini saya nak bersambung semula tentang topik hantu. Sebab ada request, ada permintaan daripada rakan-rakan saya, para subscribers yang ada mencadangkan hantu-hantu tertentu. InsyaAllah ianya dalam perancangan saya lagi, yang saya akan selang-selikan dengan pelbagai tajuk yang lain. Tetapi anda perlu ingat, hantu-hantu ini merupakan jelmaan daripada golongan jin. Ianya bertujuan untuk menakut-nakutkan kita. Jin syaitan ini dia boleh menjelma dengan pelbagai rupa. Dan setiap jelmaan itu ada tujuan dan tugasannya. Ianya lebih menjurus ke arah untuk menakut-nakutkan manusia, melalaikan kita. Apa-apa pun, hantu ini adalah istilah orang Melayu sahaja yang merujuk kepada golongan jin, yang mana ianya mempunyai tugas dan peranan yang masing-masing. Apa yang saya kongsi ini hanyalah sebagai satu fakta dan kefahaman untuk kita semata-mata. Dan janganlah kita ambil ataupun mempercayai sepenuhnya tentang hantu-hantu ini. Sebab ada sebahagian daripada hantu-hantu ini hanyalah mitos dan legenda semata-mata. Dan jika ada yang benar sekalipun, ianya adalah jelmaan daripada golongan jin. Baik, kali ini saya akan berkongsi satu hantu yang boleh dikatakan baru di alam Melayu ni. Ianya wujud selepas Perang Dunia Kedua. Yang mana yang kita ketahui hantu ini wujud di Malaysia dan Singapura saja. Di negara-negara lain kita tak tahulah. Mungkin dema adalah hantu-hantu yang lain. Hantu yang saya akan kongsikan ini adalah hantu askar Jepun. Kebanyakan daripada kita semua mesti pernah dengar. Okey, fakta yang menarik tentang hantu askar Jepun ini, ianya adalah spesies hantu yang baru dalam masyarakat Melayu. Ini kerana hantu askar Jepun ini hanya wujud selepas Perang Dunia Kedua. Ianya digambarkan sebagai wujud satu sosok yang berpakaian seragam tentera, membawa senapang dan pedang samurai. Kadang tu ada sesetengahnya tanpa kepala dan kaki. Biasalah kita pernah dengar hantu-hantu ini hanya wujud di bangunan-bangunan lama. Sebagai contohnya di sekolah yang berasrama, di hospital, bangunan pejabat dan kawasan yang lapang. Hantu ini sering dilihat akan berkawat di waktu-waktu malam dan bunyi tapak kasut dapat didengari dengan jelas seperti orang yang berkawat tu. Dikatakan kemunculan entiti ini masih berlaku sehingga sekarang. Selalunya hantu askar Jepun ini boleh didapati di kawasan-kawasan yang pernah menjadi markas tentera Jepun pada masa itu. Saya cakapkan sebelum ini di sekolah, di bangunan pejabat, di hospital, di kawasan yang tanah lapang, yang mana usia bangunan-bangunan tersebut telah mencecah mungkin ratusan tahun, yang mana pernah diduduki oleh tentera Jepun ketika itu. Jadi boleh dikatakanlah hantu Jepun ni agak moden sedikit berbanding hantu-hantu yang lain, sebab dia berpakaian seragam, mempunyai senapang dan pedang samurai. Kenapa hantu askar Jepun ini seringkali dikaitkan dengan kawasan-kawasan yang dikatakan pernah menjadi markas tentera Jepun pada ketika itu? Okey, kita lihat balik sejarah negara Jepun. Dan saya merujuk kepada pemerintahan Maharaja Meiji pada ketika itu, yang mana Jepun menjadi satu kuasa besar yang menakluk sebahagian negara-negara di Asia. Zaman Meiji ini bermula pada tahun 1868 sehingga 1945, yang mana pada masa itu agama Shinto telah dinaikkan semula menjadi satu agama yang rasmi untuk negara Jepun. Seperti mana yang kita ketahui, agama Shinto ini berunsurkan kepercayaan animisme yang menyembah semangat dan dewa-dewa yang tertentu. Jadi perkataan Shinto itu pun merujuk kepada jalan-jalan roh, sama ada roh-roh yang telah meninggal ataupun roh dewa yang di langit dan di bumi. Jadi menurut pendapat saya, melalui rujukan-rujukan lah, bolehlah dikatakan, kalau saya salah, perbetulkanlah. Tapi boleh saya katakan, kebanyakan tentera-tentera Jepun pada masa itu, mereka telah mengamalkan agama Shinto ini, dan mungkinlah pada peperangan yang berlaku di tanah Melayu ini, ada dalam kalangan tentera-tentera Jepun mati. Dan mereka percaya bahawa jika mereka mati, sebenarnya mereka tidak mati. Mereka tetap hidup dan masih ada di kawasan yang telah mereka mati itu. Maknanya mereka hidup di situ. Contoh, kalau mereka mati di satu tempat ini disebabkan oleh peperangan, mereka akan
tetap berada di situ sebagai satu semangat, sebagai satu roh yang mana ia menjadi satu pegangan untuk agama Shinto ini. Macam yang kita pernah dengar, jika mereka kalah, mereka akan membunuh diri secara terhormat, iaitu mencucuk perut yang kita panggil sebagai harakiri. Jadi apabila mereka sudah mati, maka wujudlah hantu askar Jepun itu yang digambarkan berada di kawasan-kawasan yang telah mereka mati. Ada juga yang mengatakan askar-askar Jepun yang telah mati ini terlalu ramai jumlahnya. Jadi disebabkan itu, mereka perlu membakar mayat-mayat tersebut di satu tempat. Lalu mereka akan mengambil abu-abu mayat itu dan dijadikan sebagai bahan simen atau tanah-tanah liat yang dijadikan sebagai batu-bata. Lalu dibuatkan bangunan ataupun ditambah pada bangunan yang sedia ada sebagai simen lah ataupun sebagai dinding untuk menambah baik bangunan yang tertentu sebagai markas mereka yang mungkin ada pada zaman sekarang. Disebabkan itulah kawasan-kawasan yang dikatakan pernah menjadi markas tentera Jepun sangat berhantu, sangat bermisteri. Kemungkinan wujudnya satu entiti-entiti yang boleh dikatakan wujud hantu askar Jepun ini. Walau bagaimanapun, hantu askar Jepun ini merupakan daripada golongan jin juga. Kita tak boleh nak kata hantu askar Jepun ini adalah daripada roh-roh askar Jepun yang telah mati ataupun semangat-semangat askar Jepun itu. Tetapi, ianya adalah jelmaan daripada golongan jin. Seperti mana yang kita ketahui, setiap manusia ini mempunyai qorin dia. Jadi apabila kita mati, qorin kita ini yang berupa jelmaan jin syaitan ini masih lagi hidup dan dia akan berlega-lega lah di kawasan-kawasan yang tertentu dan dia boleh menjelma sebagai satu entiti makhluk sebagaimana tuan dia yang sebelum ini. Boleh juga dikatakan hantu askar Jepun ini adalah jelmaan golongan jin yang gemar menjelmakan dirinya dalam bentuk askar Jepun. Kalau ikutkanlah, hantu askar Jepun ini bukanlah sejenis hantu yang suka mengganggu secara ganas dan liar kepada manusia. Ianya cuma sekadar satu kewujudan bagi tujuan untuk menakut-nakutkan kita saja dengan menunjukkan kegarangan muka, mempamerkan aksi bermain pedang, menembak dan berkawat sahaja. Kadang tu dia berjalan sahaja tanpa ada kepala ataupun kepalanya dia pegang macam ni, dia berjalan ataupun berjalan tanpa kaki. Faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor perlakuan sesuatu tempat itu mempengaruhi kewujudan jin-jin ini untuk menjelma semula sebagai apa yang pernah berlaku pada zaman dahulu. Seperti hantu askar Jepun ini. Hantu askar Jepun ini dia akan menunjukkan bentuk-bentuk yang menggerikan. Ialah seperti mana yang kita ketahui, kenapa hantu Jepun ni dia berjalan tanpa kepala, kenapa dia berjalan tanpa kaki, kerana tu berjalan dengan perut terburai, macam-macam. Sebab askar Jepun ini suka memancung orang, suka membelah orang dengan pedang samurainya. Walau apa-apa pun, kita janganlah takut. Sekadar dia nak tunjukkan kewujudannya sahaja di kawasan tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah saya akan bersambung lagi tentang topik hantu ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.